Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam tingkatan 5 SPM dengan tajuk Adab dengan Pemimpin. Mari kita sama-sama belajar. Adab dengan Pemimpin. Dalam tajuk ni ada 5 perkara penting. Ingat 5 perkara penting. Yang pertama konsep, yang kedua tanggungjawab, yang ketiga faedah, yang keempat implikasi, yang kelima rumusan. Ingat, dalam tajuk adab terhadap pemimpin, kita mesti hadam 5 perkara ini. Dengan murid-murid faham dengan 5 perkara ini, insya-Allah datanglah soalan dalam bentuk kebat, datanglah soalan dalam bentuk apa pun, murid-murid boleh jawab. Okey, yang pertama kita pergi kepada konsep ketaatan kepada pemimpin. Okey, konsep ketaatan kepada pemimpin. Sesebuah kumpulan atau masyarakat yang memerlukan pemimpin untuk memimpin mereka ke arah kebaikan. Seseorang pemimpin itu bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan masyarakat atau ahli kumpulan ke arah kecemerlangan. Pemimpin ialah orang yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin atau mengetuai sesebuah organisasi atau negara. Dalam keluarga kita ada pemimpin juga kan, iaitu ayah. Dalam sekolah kita ada pemimpin, iaitu pengetua. Dalam bilik darjah kita ada pemimpin, iaitu ketua darjah. Kepimpinan pula dimaksudkan sebagai keupayaan dan kebolehan untuk memimpin dan memegang amanah yang diberikan. Sebagai contoh, di negara kita, Perdana Menteri sebagai pemimpin di negara kita. Menurut Ibn Taymiyah, usaha menegakkan pemerintahan merupakan suatu tuntutan agama yang sangat besar. Mentaati pemimpin adalah wajib bagi setiap rakyat. Ingat, wajib mentaati pemimpin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan kepada pemimpin di kalangan kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Sebahagian ulama mentafsirkan ulul amri dalam firman tersebut sebagai pemimpin. Ingat, perkataan ulul amri ialah pemimpin. Kepada murid-murid nanti kalau jumpa soalan berkaitan dengan adab dengan pemimpin, dia tak guna perkataan pemimpin, tapi dia akan guna perkataan ulul amri, maka itu adalah berkaitan dengan adab dengan pemimpin. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW menyuruh kita melantik seorang ketua apabila bermusafir dalam kumpulan yang lebih daripada 3 orang. Hal ini menunjukkan kepentingan melantik seorang ketua itu penting. Dalam sesebuah kumpulan yang kecil pula baginda menyuruh kita melantik ketua, apatah lagi bagi kumpulan masyarakat yang besar. Kalau orang tu nak bermusafir sekalipun, walaupun dalam 3 orang sekali nak bermusafir, Rasulullah berpesan lantik juga seorang ketua. Betapa pentingnya di dalam konsep pemimpin. Okey, sekarang kita masuk perkara yang penting kedua, iaitu tanggungjawab pemimpin. Ingat, ada 5 perkara. Perkara pertama konsep, perkara kedua tanggungjawab pemimpin. Ketiga, keempat, kelima kita akan ulas sebentar lagi. Sekarang ini kita tengok tanggungjawab pemimpin. Apa dia tanggungjawab pemimpin ini? Tanggungjawab pemimpin yang pertama, dia mesti menjaga agama. Pemimpin ini wajib memastikan syariat Islam dapat ditegakkan dan pentadbiran negara dijalankan berdasarkan syariat Islam. Okey. Yang kedua, apa yang tanggungjawab pemimpin yang kedua? Mestilah seorang pemimpin itu berlaku adil. Okey. Seorang pemimpin wajib berlaku adil dalam pemerintahan,
Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada memerintahkan umat Islam agar berlaku adil dan berbuat kebaikan. Tanggungjawab pemimpin yang ketiga ialah menyediakan keperluan asas. Pemerintah berkewajipan menyediakan keperluan asas kepada rakyat seperti keperluan makanan, tempat tinggal, peluang pekerjaan, pendidikan yang secukupnya. Okey, jadi ada berapa tanggungjawab pemimpin ini? Ada 3. Ingat, ini adalah perkara yang kedua terpenting di dalam tajuk adab dengan pemimpin, iaitu tanggungjawab pemimpin. Yang tadi perkara pertama ialah konsep. Yang perkara pertama adalah konsep. Perkara kedua ialah pemimpin. Tanggungjawab pemimpin. Okey, tanggungjawab pemimpin yang pertama menjaga agama, yang kedua berlaku adil, yang ketiga menyediakan keperluan asas. Seterusnya, selingan dalam tanggungjawab pemimpin, macam mana kita nak cari seorang pemimpin yang bagus? Seorang pemimpin yang baik ialah dia mesti beriman dan bertakwa kepada Allah. Semestinya ianya adalah orang Islam. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, berilmu pengetahuan. Yang keempat, berakhlak mulia. Yang kelima, berfikiran terbuka. Yang keenam, tegas melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, berwawasan tinggi. Okey. Selesai 2 perkara penting. Yang pertama konsep, yang kedua tanggungjawab pemimpin. Ingat semuanya ada 5. Kita pergi perkara ketiga terpenting di dalam adab kepada pemimpin, ialah adab rakyat terhadap pemimpin. Jika bab pemimpin ini Allah tekankan keadilan, maka tidak adil kalau pemimpin hanya beradab kepada rakyat, rakyat tidak beradab kepada pemimpin. Itu tak adil lah. Jadi yang adil, yang perkara ketiga ialah adab rakyat terhadap pemimpin. Kita sebagai rakyat ada adab dengan pemimpin kita. Apakah ada adab kita sebagai pemimpin? Kita adalah rakyat. Yang pertama, taat kepada pemimpin yang adil selagi mereka tidak menyuruh melakukan kemungkaran atau kejahatan. Pemimpin harus dihormati dan disegani dan diberikan kerjasama yang sewajarnya. Yang kedua, adab kita sebagai pemimpin, adab kita rakyat sebagai terhadap pemimpin, memberikan khidmat mengikut kemampuan yang ada dengan tulus ikhlas. Yang ketiga, rakyat yang taat sentiasa bersama-sama dengan pemimpin untuk mempertahankan negara dan memberikan kerjasama yang padu demi memakmurkan negara. Yang keempat, setiap rakyat harus mendengar pandangan dan nasihat yang diberikan oleh pemimpin. Yang kelima, rakyat juga boleh menasihati pemimpin dengan cara yang berhikmah dan bijaksana sekiranya berlaku kesilapan. Selesai perkara yang ketiga, iaitu adab rakyat terhadap pemimpin. Kita pergi kepada perkara yang keempat, faedah mentaati pemimpin. Apa faedah kita mentaati pemimpin? Faedah mentaati pemimpin yang pertama, apa faedah dia? Dalam soal, di sini saya nak ingin tekan, di sini Ustaz ingin tekankan kepada murid-murid, jika soalan berkaitan tentang faedah, itu adalah kebaikan. Faedah kebaikan benda yang sama. Jadi ini adalah poin dia. Apakah faedah mentaati pemimpin? Faedah mentaati pemimpin yang pertama, melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab dan prihatin terhadap kepentingan pembangunan dan kestabilan negara. Yang kedua, rakyat yang mentaati pemimpin akan beroleh kesenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, memupuk hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat dan secara tidak langsung dapat mewujudkan kemesraan dan keharmonian hidup.
Yang keempat, dunia luar dan negara lain dapat menjadikan negara sebagai contoh terbaik kesan daripada kesatuan rakyat dan pemimpinnya. Yang kelima, rakyat hidup aman dan sejahtera, bebas melakukan perkara aktiviti harian. Itu adalah perkara keempat. Perkara kelima, implikasi tidak mentaati pemimpin. Apakah implikasi tidak mentaati pemimpin? Ustaz ingin tekankan di sini, bila murid-murid jumpa perkataan implikasi, maka ia adalah sama dengan kesan buruk. Jadi, apakah kesan buruk tidak mentaati pemimpin ataupun implikasi tidak mentaati pemimpin? Benda yang sama. Implikasi tidak mentaati pemimpin yang pertama, apabila rakyat tidak mentaati pemimpin, maka pemimpin tidak dapat melaksanakan tugas kepimpinan dengan lancar dan teratur. Yang kedua, pihak musuh akan mengambil kesempatan untuk menjejaskan dan melumpuhkan ekonomi negara. Akibatnya, ekonomi negara berada dalam keadaan tidak stabil. Yang ketiga, keadaan kucak-kacir dalam negara memberikan impak buruk kepada kestabilan politik kerana rakyat berpecah belah dan tidak sehaluan. Akhirnya, negara menjadi musnah dan hancur. Yang keempat, keharmonian dan keamanan negara akan tergugat kerana rakyat tidak mempunyai persefahaman dengan pemimpin. Masing-masing bertelagah dan ingin menegakkan pendapat sendiri. Itu adalah implikasi tidak mentaati pemimpin. Jadi, rumusan yang kita ambil di dalam tajuk ini ialah pemimpin ialah orang yang bertanggungjawab memegang amanah ahli atau keluarga. Yang kedua, pemimpin yang unggul akan melahirkan kejayaan sesebuah negara. Yang ketiga, pemimpin bertanggungjawab dalam menjaga hal ehwal agama, memberikan keadilan yang saksama serta menyediakan keperluan asas untuk kepentingan setiap rakyatnya. Yang keempat, rakyat juga perlu mentaati pemimpin selagi mereka tidak menyuruh melakukan maksiat dan atau kejahatan. Ketaatan pemimpin meliputi semua perkara sama ada kita suka atau tidak. Okey, kita berbalik kepada awal-awal tadi. Okey. Ada 5 perkara penting, iaitu konsep ketaatan kepada pemimpin, tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat, faedah mentaati pemimpin, implikasi tidak mentaati pemimpin. Okey, tadi adalah nota berkaitan dengan adab dengan pemimpin. Sekarang jom kita menjawab soalan. Jom. Soalan pertama. Contoh soalan kertas 1 bahagian A, objektif. Apakah kesan buruk terhadap pemimpin apabila rakyat tidak menghormatinya? A. Pemimpin akan marah. B. Pemimpin akan meletakkan jawatannya. C. Pemimpin gagal melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. D. Pemimpin tidak mendapat penghargaan dan pengiktirafan. Okey, ini adalah contoh soalan kertas 1 bahagian A. Okey, bahagian A, objektif. Okey. Agak-agak murid nak jawab apa? Jawapan apa yang ni? Okey, kita cuba tengok jawapan dia. Okey. Jawapannya, apakah kesan buruk terhadap pemimpin apabila rakyat tidak menghormatinya? Itu soalan dan terus pilih jawapan yang tepat, iaitu jawapan tepat ini ialah C. Pemimpin gagal melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Okey, ini adalah contoh soalan bahagian kertas 1, bahagian A, objektif pendidikan Islam. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh soalan kertas 1, bahagian B. Okey, ini soalan berbentuk 2 markah. Nyatakan 2 ciri pemimpin menurut Islam. Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Adakah kita nak jawab seperti mana soalan kebat ataupun soalan biasa saja? Macam mana kita nak jawab dalam bentuk poin ataupun bentuk esei? Okey. Anak-anak murid sekalian, dalam menjawab soalan berbentuk macam ini, kecuali kebat,
kebat sahaja perlu ditulis dalam esei. Kalau soalan nyatakan 2 ciri pemimpin menurut Islam, dia bagi 2 markah, bermaksud dia nak dalam bentuk poin. Tapi ada cara dia. Cara dia macam mana? Okey. Ini jawapan dia. Nyatakan 2 ciri pemimpin menurut Islam, 2 markah. Cara menjawab, anak-anak murid boleh tulis 2 ciri pemimpin menurut Islam, 2 titik bertindih. 1. Pemimpin yang berlaku adil. 2. Pemimpin yang bertanggungjawab. Nak tulis 1, 2 boleh. Nak tulis 1 Roman, 2 Roman pun boleh. Okey. Jadi ini adalah teknik menjawab soalan ini. Okey. Jangan sesekali menjawab dalam bentuk esei. Contohnya, nyatakan 2 ciri pemimpin menurut Islam, 2 markah. Murid-murid pergi jawab pula dengan cara 2 ciri pemimpin menurut Islam ialah pemimpin yang berlaku adil dan pemimpin yang bertanggungjawab. Jangan sesekali jawab dalam bentuk esei. Okey. Seterusnya kita pergi soalan yang ke okey, soalan sekejap Okey, soalan yang ketiga. Contoh soalan kertas 2 bahagian A. Okey, tadi kita masuk kertas 1 bahagian objektif dan bahagian B. Sekarang kita masuk pada contoh soalan kertas 2. Okey, bahagian A. Bahagian A, nyatakan 2 kesan baik beradab terhadap pemimpin. Nyatakan 2 kesan baik beradab terhadap pemimpin. Apa kesan baik? Okey, jadi cara nak jawab juga sama seperti mana dalam bentuk poin. Nyatakan 2 kesan baik beradab terhadap pemimpin, 2 markah. Cara menjawab 2 kesan baik beradab terhadap pemimpin ialah negara 1. Negara akan aman damai. 2. Keamanan negara dapat diwujudkan. Okey, di sini baru anak murid semua dapat 2 markah kerana menyatakan 2 isi penting. Okey, ini adalah soalan yang ketiga, iaitu soalan dari contoh soalan kertas 2 bahagian A. Seterusnya, kita pergi kepada contoh soalan kertas 2, iaitu soalan kebat. Okey, soalan dia berbunyi, okey, sesebuah negara akan maju dan disanjung tinggi di mata dunia jika seorang pemimpin yang adil dan bijaksana yang mentadbirnya. Namun, apakah yang akan berlaku jika rakyat tidak mentaati pemimpin? Huraikan pandangan anda. Okey, ini adalah contoh soalan kebat. Soalan kebat dia biasanya dia datang dalam keadaan 4 markah dan dia tidak nyatakan nak berapa perkara. Macam tadi kita tengok soalan contoh kat sini, kita tengok tadi soalan tadi, contoh soalan kertas 2 bahagian A, dia ada bagi 2, dia nak nyatakan 2 kesan. Itu bukan soalan kebat. Soalan kebat ialah 4 markah. Itu ada ciri-ciri soalan kebat, 4 markah, dan dia macam jawapan yang subjektif, jawapan yang tidak terperinci. Dia nak berapa, okey? Okey, so macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey. Ini adalah contoh jawapan. Nanti saya akan terangkan kepada anak-anak murid sekalian macam mana jawapan ini terbentuk. Okey, jawapan dia, pada pendapat saya, pemimpin tidak dapat menjalankan tugas dengan baik kerana mendapat tentangan daripada rakyatnya. Rakyat yang menentang kepada pemimpin akan menyebabkan keadaan huru-hara bakal berlaku dalam negara. Okey, dalam negara. Sebagai contoh, berlaku pemberontakan, tunjuk perasaan sebagaimana yang berlaku dalam negara yang bergolak. Kesimpulannya, kita hendaklah mentaati pemimpin agar negara kita dapat mengecapi keamanan. Macam mana kita nak dapatkan jawapan yang sepanjang begini? Baru dapat 4 markah komplit. Okey, ialah kerana 4 markah bermaksud 4 perkara dalam jawapan kebat. Yang pertama adalah isi. Bertengok isi. Yang kedua, huraian ringkas. 1 markah.
Yang ketiga, huraian lengkap ataupun contoh. Yang keempat, kesimpulan. Dan pastikan dalam kesimpulan itu ada agar. Okey. Saya pecahkan lagi kepada isi, huraian ringkas, huraian lengkap, contoh dan kesimpulan. Macam mana jawapan itu terbentuk? Pada isi dia ialah, pada pendapat saya, pemimpin tidak dapat menjalankan tugas dengan baik kerana mendapat tentangan daripada rakyatnya. Itu adalah isi. Tidak dapat menjalankan tugas dengan baik sebab apa? Sebab rakyat tentang dia. Apa huraian ringkas? Rakyat yang menentang kepada pemimpin akan menyebabkan keadaan huru-hara bakal berlaku dalam negara. Itu adalah huraian ringkas. Huraian ringkas tidak boleh huraian berkaitan dengan isi yang lain. Mesti huraian ringkas itu berkaitan dengan isi yang kita bawakan tadi. Okey, selepas itu kita boleh datangkan lagi huraian lengkap ataupun contoh. Sebagai contoh, di sini saya tulis sebagai contoh, berlaku pemberontakan, tunjuk perasaan sebagaimana yang berlaku dalam negara yang bergolak. Okey. Dapat lagi satu markah. Macam mana nak dapat markah yang keempat? Maka markah yang keempat berada dalam kesimpulan. Kesimpulannya, kita hendaklah mentaati pemimpin agar negara kita dapat mengecapi keamanan. Okey, di sini amat-amat penting saya ingin tegaskan bahawa dalam soalan kebat, perlu ada satu isi, satu huraian ringkas, satu huraian lengkap ataupun contoh dan satu lagi kesimpulan. Semuanya ada 4, iaitu isi, huraian ringkas, huraian lengkap ataupun contoh dan kesimpulan. Dan saya ingin tekankan lagi kepada anak-anak murid sekalian bahawa dalam kesimpulan mesti ada perkataan agar. Sambungan je. Tidak boleh kesimpulan tergantung. Contohnya, kesimpulannya kita hendaklah mentaati pemimpin, titik. Tak boleh. Itu tidak dapat markah penuh bagi kesimpulan. Maka, cara nak tulis kesimpulan, cara mudah. Dah dia nak minta kesimpulan, tulis je kesimpulannya. Kesimpulannya, kita hendaklah mentaati pemimpin agar negara kita dapat mengecapi keamanan. Nak tukar ayat lain? Boleh. Supaya negara kita dipandang mulia di sisi rakyat lain. Boleh macam tu. Tak ada masalah. Itu sahaja tentang soalan berkaitan tajuk adab dengan pemimpin. Wallahualam.